Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Saya Cikgu Ziana yang akan mengajar kamu untuk subjek sains tingkatan 4. Okey, sebelum saya masuk, saya nak memperkenalkan kepada kamu, ini adalah subjek sains. Okey, so maksudnya subjek sains adalah salah satu subjek keras yang perlu kamu lulus. Okey, perlu kamu, memang lulus semua kena lulus. So, apa-apa pun sains adalah mudah. Sains adalah senang. Dia tidak akan jadi susah apabila kamu tidak belajar. Okay, so berbanding dengan subjek sains tulen. Berbanding dengan subjek sains tulen. Sains adalah satu subjek yang mudah untuk kamu lulus. Mudah untuk kamu dapat A. Jangan risau. Okay, so kita pergi kepada, ini adalah buku teks yang cikgu tunjukkan ini adalah buku teks. Di mana buku teks ini kamu tak dapat lagi, insyaAllah kamu akan dapat. Saya ada bagi soft copy dalam bentuk digital. So you all boleh tengok buku teks tersebut dan boleh baca ikut kepada handphone masing-masing. Okay, jangan risau. Okay, semua orang saya pasti semua ada handphone, semua dah ada grup Telegram, ada WhatsApp. So, apa-apa maklumat saya akan bekalkan di situ. Okay, ini adalah sains tingkatan 4. So, dalam KSSM, okay, KBSM dan KSSM adalah salah satu subjek yang berbeza. Okay, dia berbeza. So, dari segi topik, dari segi tajuk yang diajar. Okay, so kita lihat dulu apa kandungan dalam bab tingkatan 4. Okay, tingkatan 4 kita ada 10, 11, 12. Okay, 12 subjek yang perlu kamu untuk skor. Okay, kamu boleh tengoklah. Okay, daripada tema 1 iaitu kaedah saintifik. Okay, sampai ke bab 3. Tengok, kalau kamu lihat salah satu subjek dia subjek yang sangat mudah untuk kamu ingat. Kamu dah belajar dalam sains sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3 dan pun kamu ada belajar semasa sekolah rendah. Okey, kemudian kita ada teknologi hijau, genetik, sokongan, koordinasi. Okey, bab 8 kita ada unsur dan bahan. Kemudian kita ada kimia industri, kimia dalam perubatan, daya gerakan, tenaga nuklear. Nampak kan? Okay. Topik ini terlalu besar dan terlalu banyak. So, saya harap kamu semua jangan risau. Pastikan selalu datang ke sekolah, selalu hadir kelas saya. InsyaAllah kamu akan mendapat markah yang tinggi. Okay, so saya mula terus kepada bab 1. Okay, kalau bab 1 ini tanpa buang masa kita nak lihat. Okay, sebab subjek kita, topik kita, bab kita ada 12 bab. So banyak sangat bab tu. So saya takut nanti kita tolak dengan kita ada sukan, kita tolak lagi kita ada aktiviti koko, kita tolak lagi dengan tak hadir MC lah, ada cikgu ada meeting lah, apalah. So kita selagi ada masa kita belajar. Okay, so semua orang dengarkan suara cikgu. Kalau tak dengar suara cikgu, bagi tahu ya. Okey, apa yang akan kamu belajar dalam bab 1? Okey, dalam bab 1 biasa saja iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, apa yang penting dalam bab ini? Okey, langkah keselamatan dalam makmal. Okey, so nanti kamu hanya perlu belajar yang pertama tentang peralatan pelindungan diri. Kedua, kamu akan belajar tentang pembuangan bahan sisa. Okay, kalau kamu tengok dekat sini ya, pembuangan bahan sisa. Dan satu lagi adalah pemadam api kebakaran. Okay, so kalau kamu lihat dekat sini, okay, kita ada 3 topik. 3 topik yang akan kamu belajar dalam bab ini. Bab ini senang. Seminggu dah habis dah sebenarnya. Okay, kalau kamu betul belajar lah. Okay, so pergi kepada sini. 1.1 iaitu peralatan pelindungan diri. Okay, apa yang akan kamu belajar? Sebenarnya kamu dah belajar benda ni, tajuk ni semasa kamu tingkatan 1. Ingat tak ingat sahaja. Okay, so saya nak tanyalah. Okay, apa yang kamu tahu? Apakah peralatan pelindungan diri yang kamu tahu? So saya tanya soalan, kamu kena jawab. Okay, so saya nak tanya Azilah. Azilah ada tak Azilah? Azilah, apa yang kamu tahu tentang peralatan pelindungan diri? Bagi saya contoh. Ada sesiapa tak? Betul? Tak dengar lah Azilah. Sarung tangan. Okey. Pak Din. Oh Pak Din. Apa lagu Pak Din? Pak Din tahu Pak Din? Bagi saya satu contoh Pak Din. Cikgu apa? Saya tanya, apa contoh peralatan pelindungan diri dalam makmal yang kamu tahu? Dalam makmal kamu guna apa Pak Din? Guna Ah,
Kalau kita nak elakkan daripada kita hidu bahan-bahan yang macam toksik ke apa, kita pakai apa tu? Pakai mask. Pakai mask, okey. Kalau dekat tu, okay, kalau kita nak elakkan mata kita daripada terkena bahan-bahan yang irritate, kiranya yang terlalu berasid, yang boleh terkena kat mata. Azlina, apa bahan dia Azlina? Apa barangnya Azlina? Kacamata. Kacamata. Habis tu cikgu ada kacamata, cikgu kena pakai. Kalau orang tak ada kacamata macam mana? Okey. Sebabnya kita ada bahan yang alat yang khas. Alat yang khas untuk kamu tahu, okey, dalam makmal. Bukan kaca mata sayang. Kita panggil dia adalah sebagai, kita tengok sini. Goggle. Okey, jom kita lihat apa yang kamu belajar. Tahniah kepada pelajar yang menjawab. Okey, kita ada goggle, iaitu untuk kita nak lindung mata kita daripada apa? Daripada bahan yang berbahaya. Okey. Kemudian kita ada topeng muka. Macam kamu pakai topeng muka, untuk apa topeng muka tu? Kita nak lindungkan kita punya mata, hidung, okey, daripada apa? Kita hidu bahan-bahan kimia. Benda ini semua selalunya makmal yang berbahaya bagi saya lah, makmal kimia. Sebab makmal kimia banyak sangat bahan-bahan yang ada berbau macam-macam. Yang meruap, yang sengit. Okay. Kemudian kita pun akan ada sarung tangan. Okay. Kita pun kena pakai sarung tangan. Sarung tangan. Kenapa nak pakai sarung tangan ya? Azim ada Azim? Azim, kenapa nak pakai sarung tangan? Untuk mengelakkan daripada terkena bahan kimia. Bahan kimia, nak elak daripada. Kalau basuh je lepas tu okey ke? Kita nak elakkan, kalau tak basuh okey ke kalau kita tak basuh tangan kita kalau terkena bahan kimia? Okey ke? Tak okey. Tak okey kan? Nanti akan jadi apa? Kadang-kadang macam kena asid kat tangan. Kulit mengelupas semua. Kulit mengelupas. Pandai Azim. Okey. Kalau itu adalah guna sarung tangan. Kita nak lindungkan tangan kita daripada kimia. Bahan-bahan kimia yang berbahaya. Okey. Kemudian pernah tak tengok pergi makmal, pergi lab coat, pergi mana makmal, kamu nampak orang pakai baju macam ala-ala doktor. Itu kita panggil apa? Baju makmal. Okay, baju makmal ni kenapa kena pakai baju makmal? Okay, baju makmal ni penting untuk lindungkan pakaian kita. Baju dah cantik-cantik ala-ala datin gitu masuk dalam makmal. Okay, masuk dalam makmal kita nak elak apa? Kita nak elak daripada baju kita rosak. Okay, baju kita basah ataupun terkena bahan-bahan kimia. Okay, itu baju makmal. Bukan doktor je tahu boleh pakai baju makmal ni. Okay, orang-orang yang kerja dekat lab, kamu pelajar yang dekat yang buat eksperimen pun boleh juga pakai baju makmal ni. Kalau makmal tersebut akan ada supply lah baju makmal. Selalunya dalam makmal kimia lah ada baju makmal ni. Okay, kemudian saya nak tanya Adam. Adam ada? Adam apa ke nama? Ryan. Ada. Adam, saya nak tanya Adam. Adam, boleh ke pergi dalam makmal kita pakai kasut selipar Jepun je? Tak boleh. Tak boleh. Awak kenapa? Takut nanti barang jatuh kat kaki, cedera kaki. Cedera kaki. Betul Adam. So, kasut bertutup. So, kita kena pakai apa Adam? Kita kena pakai kasut yang bertutup. Kasut sekolah kamu tu. Okay? Kasut yang bertutup, yang mana kasut bertutup tersebut untuk elakkan kita daripada terkena kaki. Okay? Terkena bahan kimia kaki ni. So, nota yang perlu kamu buat hari ni adalah 1.1 peralatan pelindungan diri. Kamu nak lukis boleh. Kalau kamu tak, cikgu saya tak pandai melukis cikgu. Tak apa. Kamu tulis sahaja. Okey, apa peralatan pelindungan diri? Contoh-contohnya. Kamu buat dalam peta minda boleh. Peta konsep boleh. So, terpulanglah kepada kamu. Okey? Kemudian kita masuk kepada peralatan pelindungan diri dalam makmal. Okay, selain daripada kamu pakai baju coat, okay, kamu pakai goggle, okay, selain tu kamu juga peralatan pelindungan diri dalam makmal pun perlu ada. Okay, contoh je, kamu tengok buku yang saya dah paparkan ini. Yang pertama adalah kabinet aliran lamina. Okay, kabinet ni kita nak elakkan, kita nak gunakan dia untuk mengelakkan kontaminasi. Okay, what the meaning of kontaminasi?
Okay, kontaminasi ni maksudnya daripada jangkitan lah. Okay, kontaminasi ni maksudnya daripada jangkitan. Okay, terkena jangkitan masa menguruskan ya, selalunya bahan yang mikrobiologi. Mikrobiologi ni dia berkaitan macam virus ke, bakteria ke. Okay. Kemudian kita ada penyiram kecemasan. Makmal kita ada ke? Saya rasa macam tak ada. Okay, penyiram kecemasan ni kita gunakan kalau kita ada penyiram kecemasan yang atas ni kalau kita terkena baju ke, badan ke, terkena bahan kimia, dan kita ada pembilas mata untuk bilas mata kita. Untuk bilas mata kita ya. Kalau terpercik tengah-tengah syok ngaca ni tiba-tiba terkena mungkin biji mata. Cepat-cepat ambil air, kamu bilas mata kamu. Ataupun terkena dekat baju, tangan pun sama. Letak air, alirkan air, paip tu banyak-banyak. So nanti insya-Allah tak akan ada apa-apa lah. Okay. Kemudian kita ada kebut wasap. Makmal kita ada kebut wasap, makmal kimia lah. Okay, nanti 4 data akan belajar dalam makmal kimia ya. Okay, kebut wasap digunakan untuk menjalankan eksperimen. Okay, yang mana bahan-bahan yang mudah meruap, bahan-bahan yang mudah terbakar, bahan yang beracun, yang mengakis, yang berbau, semua kita settlekan dalam namanya adalah kebut wasap. Okey, kita ada kebut wasap. So ada berapa? Ada 3 jenis. Ingat ya. Yang pertama, kabinet aliran lamina. Kemudian penyiram kecemasan, pembilas mata, ada 4. Satu lagi adalah kebut wasap. So kita ada 4. Okey, kita ada 4 peralatan yang untuk melindungi diri. Okey, setakat tu faham tak apa yang cikgu ajar? Allah. Okey, faham tak Aina? Aina okey Aina? Okey cikgu, faham. Okay, good Aina. So, buku dah beli dah semua? Koma semua dah beli buku dah? Okay, kalau dah beli buku, Alhamdulillah. Okay, pastikan kamu buat nota. Okay, kamu sila buat nota. Okay, start daripada yang ini sikit je. Peralatan berlindungan diri dengan peralatan yang ini. Ini sahaja nota kamu. Okay, so secara general, okay, cikgu nak lihatlah feedback. Okay, adakah kamu faham ataupun tidak apa yang saya ajar. Okay, yang pertama. Okay, jom kita buat dalam buku teks kita ada praktis formatif 1.1. Okay, kamu boleh tulis sekarang ataupun kamu boleh tengok balik video yang cikgu akan bagi, kamu buat. Okay, yang pertama. Okay, cikgu nak tanya tau. Cikgu secara awak ya, cikgu tanya ya. Okay, yang pertama. Berikan 3 contoh alat perlindungan diri yang perlu dipakai masa dalam makmal. Okey, cikgu nak siapa ya cikgu nak? Okey, cikgu nak Azim. Azim, cuba bagi saya 3 alat perlindungan diri Azim. Pelitup muka. Pelitup muka. Google. Sarung tangan. Sarung tangan. Pandai. Okey, kita ada 3. Kita nak sign kan? Tak susah pun Azim kan? Senang kan Azim? Okay. So kita ada tadi. So kena ingat dah semua peralatan perlindungan diri ini. Okay. So nombor 2. Okay, saya nak soal siapa ni ya. Okay. Syujan naik. Okay, Syujan. Syujan ada Syujan? Ada ke? Ada? Ada cikgu. Syujan. Okay, soalan nombor 2 ya. Nampak kan soalan nombor 2 saya nak tanya kamu. Okay. Haris terkena percikan asid sulfurik pada mata. Dia terkena mata-mata. Lepas tu apa tindakan yang betul untuk Haris lakukan untuk selamatkan mata dia terkena asid? Syujan, macam mana Syujan? Mencuci mata dengan air. Pembilas, cuci mata dengan air yang banyak. Okay, thank you Syujan. So betul lah kita cuci mata dengan banyak, dengan air. Okay, nombor 3. Thank you Syujan. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 3. Amardaf memakai goggle semasa dia mencampurkan asid dan air. Dia pakai goggle. Betul tak tindakan dia? Okay, dia pakai goggle semasa dia mencampurkan asid dengan air. Perlu ke pakai goggle ni? Atira? Ya cikgu. Perlu ke dia pakai goggle masa nak uruskan asid dengan air? Perlu. Maksudnya betul ke tak yang tu? Betul. So tindakan dia betul lah. Dia memakai goggle. Okay, nombor B. Okay, thank you. Okay, B.
Akil memakai selipar ketika melakukan eksperimen. Akil memakai selipar. Amirul Razi. Betul ke Amirul? Dia pakai selipar Amirul. Salah cikgu. Sepatutnya dia kena pakai kasut. Kasut. Kasut yang? Kasut. Kasut yang bertutup. Ah. Kasut yang bertutup. So salah lah yang itu. Terima kasih Amirul. Okay, nombor C. Mira membersihkan bahan kimia yang tertumpah di atas meja dengan gunakan tangan. Boleh ke gunakan tangan kelas? Anik Yusri. Boleh? Siapa-siapalah yang sebut, yang menjawab. Siapa? Boleh ke tak? Tak boleh ke? Tak boleh. Kenapa Anik? Kenapa tak boleh gunakan tangan? Kenapa tak boleh gunakan tangan? Bahaya ke? Kena pakai apa Kena pakai apa? Kain. Kena pakai kain. Kalau kain tu pembasuh, macam mana? Kena pakai kain basah ke kain kering? Basah kain boleh. Ya, dua-dua boleh. Entah ke. Sesuainya kain kering lah sayang. Kita nak lap meja yang basah. Macam kamu lap meja kat rumah, yang basah, takkan kamu guna kain basah juga, ya tak? Kita jangan guna tangan. Tangan tu kita kena pakai apa tadi Anik? Kita kena pakai apa Anik? Tangan. Sarung tangan. Okey, so tahniah kepada semua pelajar yang hadir kelas saya hari ni. Itu je hari ni nak belajar. Sikit je kan? So 30 minit cukup pun. Tak ada banyak-banyak. Okey, sekarang ni kamu ada buku ini. Ada ke buku? Buku ini, buku kerja ada tak? Siapa yang masih yang tak beli, tolong beli. Atira ada Atira? Ada. Alhamdulillah. Okay, so semua orang buka buku kerja. Okay, Kalai Rasul buka buku kerja Kalai. Okay, sekarang ni kita ada buku kerja. Okay, so cikgu nak tunjuk. Okay, buku kerja cikgu tak ada soft copy tau, buku kerja ni tau. So kamu semua yang ada, so cikgu tak boleh tunjuk kat sini lah. Okay, kita tengok kepada bab 1. Mana bab 1? Muka surat berapa ya? Atira, muka surat berapa Atira? Muka 1 lah. Okay, bab 1, muka surat 1. Ada jumpa tak? Okay, dia ada langkah keselamatan dalam makmal. Ada tak Atira? Ada cikgu. Ada. Okay, good. Yang pertama tu dia tulis apa? Dia tulis nota. Kan? Dia tulis nota, fokus-fokus yang penting. So, ini dah kamu dah belajar. Okay, bab 1 yang ini kamu dah belajar. Okay, so sekarang ni dekat rumah sebagai latihan. Tak best lah kan belajar tak ada latihan, nanti tak ingat. Okay, so sekarang ni tolong buat muka surat 2 dan 3 sahaja. Nota tadi cikgu buat nota, cikgu bagi latihan. Nota tu buat ringkas, seringkas boleh. Yang senang saja, jangan susah-susah hati. Saya nak kamu buat yang mudah untuk kamu ingat. Waktu nak exam, buka saja nota tersebut. Saya tak ada masalah dengan pelajar-pelajar Azizia ni. Pelajar Azizia memang bagus. Buat nota, rajin. Okay, so ingat ya. Buat soalan muka surat 2 dan 3 buku kerja. Buku kerja Okay, soalan nombor page 2 tu, nombor 1 tu. Okay, nombor 1 tu. Cuba kita jawab sikit-sikit. Saya nak soal secara rawak sajalah. Siapa je saya nak soal? Okey, saya nak jual nak soal Hanif. Hanif ada Hanif? Hanif ada? Ya, cikgu. Hanif ada buku kerja? Ada, cikgu. Okay, cuba Hanif buka muka surat nombor 2. Okey, yang A tu Hanif, nombor 1 atas sekali. 1A. 1A tu apa? Nak pakai apa kat mata? Sekejap, cikgu. Sekejap. Tersilap buku lah tu. Ada buku. Jangan kau ambil mat pula, kita nak sign. Tak ada lagi, cikgu. Subhanallah. Tak ada, cikgu. Nanti beli lah Nek lah. Okey. Okey, Faris. Faris ada? Ya, cikgu. Faris ada buku kerja tak? Tak ada. Tak. Habis tu koma nak beli buku kerja bila koma? Kalai Rasul ada buku kerja Kalai? Siapa yang tak ada buku kerja tolong beli ya. Okay, Kalai, can you open your mic? Boleh buka mic? Okay, Kalai. Untuk soalan nombor 1A, kita nak pakai kat mata apa dia Kalai? Apa peralatan dia? Apa dia? Kalai?
Mata Google ke cikgu? Pandai, Google. Okay, good. Google. Betul Kalai. Okay, yang untuk dekat muka, kita nak pakai apa dia? Kok Honggo. Ada kok? Kok ada kok? Ada? Kok yang B tu kita ada buku teks, buku kerja ada tak? Ha? Buku Ada kerja buku ada tak? teks. Ha? Buku kerja ada? Tak ada, belum beli. Belum beli. So maksudnya mostly pelajar tak beli lagi lah ni. Okey, tak apa, cikgu tak marah. Okey, pastikan minggu ni tolong beli. Kalau semakin banyak kamu, semakin lama kamu tunda, kamu punya tak beli buku kerja, semakin banyaklah kerja yang kamu kena buat. Betul tak Hanif? Betul tak Hanif? Betul cikgu. Hanif janganlah tak semangat sangat Hanif. Kok betul tak kok? Semakin ya, lama tak beli buku, semakin banyaklah kerja Cikgu Ziana yang tak buat. So sementara ni, you all yang tak ada buku kerja, tolong buat nota dulu lah. Okey, boleh ya? Boleh cikgu. Okay, so praktis formatif yang dalam buku teks ni pun siapa yang tak ada buku kerja bolehlah buat dulu dalam untuk yang buku teks. Okay, kamu boleh tengok link buku teks yang cikgu bagi. Okay, so itu sahaja kelas kita hari ni. So kita jumpa lagi. So siapa yang ada buku kerja ataupun yang tiba-tiba cikgu kata hari ni Jumaat baru dia beli, tapi so maksudnya Jumaat tu dia kena buat lah. Jangan tunda. Okay, bila dapat dari buku kerja, ayah dah beli, cikgu, ayah saya gaji hari Jumaat. Tak apa, cikgu tak kisah. Okay, pastikan yang penting kamu beli. Okay, yang penting kamu beli. Okay, so apa-apa pun terima kasih hadir kelas saya. Okay, yang penting yang pertama, no need. Nanti bila buka sekolah baru kamu hantar. Boleh ya? Tapi pastikan kita 2 minggu je ya PDPR, bukan sebulan. So 2 minggu ni sampai mana yang cikgu ajar, sampai itulah kamu kena siapkan. Okay, boleh ya Kalai? Boleh cikgu. Okay, good Kalai. Okay, Michelle. Boleh Michelle? Nazrin Shah. Betul eh? Okay, good. Michael. Okay, so apa yang saya penting, yang pertama cikgu kata apa tadi, pastikan beli buku. Tak apalah, ayah kamu mungkin gaji lambat lagi, tak dapat nak beli buku cikgu. Tak apa, nanti buka je, kalau dah ada beli buku, buat terus. Okay, yang kedua tolong sediakan buku nota, buat nota ringkas sahaja. Okay, dalam buku nota cikgu boleh, cikgu nak kamu buat nota ringkas yang mana ada latihan yang ini. Okay, praktis formatif. Okay, tak perlu saling soalan, buat jawapan sahaja. Kerja dengan Cikgu Ziana tak susah. Okay, kerja dengan saya tak susah. Saya tak nak bebankan pelajar. Okay, so siapa yang masih lagi tak ada buku kerja tu, boleh buat praktis formatif ini. Okay, so sampai itu sahaja kelas kita. So kita ada pelajar 4 Omega, ada 30 minit lagi untuk tutorial. So pada masa tutorial ni tolong buat nota dan praktis formatif ini. Nanti cikgu snapkan gambar. Okay, nanti cikgu snapkan gambar. Okay, kalau cikgu lambat nak upload video. Okay, so itu sahaja. Jangan lupa isi kehadiran. Okay, see you again. Esok jangan lupa ya, esok kelas kita kan. So jumpa lagi ya. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih ya cikgu. Jumpa lagi. Gato. Okay, bye. Ya Rizwan. Rizwan nak tanya apa Rizwan?